Terima kasih banyak. Okey. So kita mula untuk bab 5 bumi. Bumi ialah planet tempat kita tinggal dan bumi mempunyai sistem fizikal dan struktur yang membolehkannya menampung kehidupan. So apakah sistem fizikal dan struktur bumi? So apakah benua, lautan, laut utama dan selat yang terdapat di bumi? Oi, banyak yang kita nak tahu ni. Jadi kita akan belajar tentang semuanya berkaitan dengan bumi. Bagaimana strukturnya? Apa yang diperbuat daripada bumi ni? Apa yang ada di bumi ni? Kita akan tengok. Mula-mula kita akan tengok sistem fizikal bumi. Bumi, ingat inilah dia. Kita akan pergi terus kepada bumi. Bumi sebenarnya ialah kita kata sebagai satu planet, iaitu planet yang berbentuk sfera. Ingat dia bukan bulan, tapi dia sfera, sphere. Maknanya dia bukanlah betul-betul bulat round, tetapi dia sphere, sedikit kita kata melonjong sedikit. Itu sfera. Planet yang berbentuk sfera dan mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi. Maknanya luas permukaan bulatan tu, iaitu luas permukaan bumi ialah 510 juta kilometer persegi. Dan air, bumi ni banyak air, dan air meliputi 71% daripada permukaan bumi, manakala 29% lagi ialah daratan ataupun tanah. Jadi, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya di sini telah menunjukkan bahawa apa tahu? Komposisi bumi sebenarnya sama seperti komposisi manusia. Perasan tak? Sebenarnya komposisi manusia, kalau kamu lihat, manusia dengan bumi lebih kurang sama. Manusia ni terdiri daripada apa? Daripada manusia ni 71% cecair, liquid. Tetapi hanya 30 ataupun 29% saja yang berbentuk pepejal. So, ini kita ni manusia sama seperti bumi. Sama seperti bumi, iaitu 71% adalah liquid ataupun cecair dalam badan kita ni. The rest 29% itu barulah pepejal. Jadi kamu kena faham, kita dengan bumi sama. Sifat dia. Jadi itu yang kita kena tahu dan kita faham di situ. Dan kita lihat di sini bahawa komponen yang membentuk bumi terdiri daripada apakah yang dikatakan bumi? Bumi ni ada apa, cikgu? Ada 4 perkara, iaitu ada atmosfera, ada litosfera, ada hidrosfera dan juga ada biosfera. So ada keempat-empatnya, iaitu atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera. Bumi tu ada 4. Dia macam manusia lah. Kalau ada orang kata, apakah komponen manusia? Komponen manusia ada kepala, ada badan, ada tangan dan ada kaki. Itu komponen bagi manusia, betul tak? Komponen manusia, kepala, badan, tangan dan kaki. Itu komponen manusia. Tapi komponen yang membentuk bumi ada 4. Atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. So kita tengok dulu satu-satu. Apa itu yang disebut sfera-sfera sebut ni, cikgu? Apa benda tu, cikgu? Jom kita tengok. Baik. So kita tengok atmosfera dulu. Atmosfera ialah lapisan udara. Atmosfera sebenarnya ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan udara dan lapisan ini mengandungi pelbagai jenis gas. Ada debu, ada habuk, ada asap dan juga ada wap-wap air. Korang tengok sebelah kiri ni inilah dia lapisan atmosfera. Atmosfera bumi terdiri daripada 5 lapisan. Nampak tak? Atmosfera bumi ada 5 lapisan.
So kalau kita tengok di sini, atmosfera bumi terdiri daripada 5 lapisan. Ada eksosfera, atas sekali. Eksosfera. Eksosfera ni tempat yang ada satelit ni. Maknanya tempat-tempat di mana ada stesen angkasa lepas. Kalau roket naik ke atas langit kan, dia akan berhenti dekat stesen angkasa lepas. Macam cikgu lah. Kalau kamu tanya sebenarnya cikgu kat mana? Cikgu berada di stesen angkasa lepas. Itu yang cikgu berada di atas bumi ni. Nampak ni bumi? Ni belakang cikgu ni bumi ni. Belakang cikgu ni. Okey, belakang cikgu ni bumi. Jadi cikgu berada di stesen angkasa lepas, iaitu di eksosfera. Okey, cikgu ajar daripada atas langit. Okey, baik. Kemudian itu eksosfera. Kemudian di bawah dia ada termosfera. Termosfera ini adalah yang mana ada satelit-satelit bumi, okey, yang sentiasa mengelilingi bumi, satelit-satelit telekomunikasi. Kemudian tempat kawasan di mana kapal terbang ataupun kita kata kapal angkasa akan melakukan pecutan untuk naik ke atas. Dan juga ada kawasan yang ini dipanggil apa ni? Yang dekat kutub utara tu. Dia ada dia punya pemandangan cahaya-cahaya itu. Yang dipanggil apa nama cikgu lupa nama dia tu. Memang ada. Baik. So itu di mana? Di termosfera. Kemudian di mesosfera. Mesosfera ni tempat di mana kalau kita lihat taik-taik bintang yang jatuh akan menjadi meteor ataupun menjadi meteor lah sebelum masuk ke bumi. Ini dipanggil mesosfera. Lapisan yang ketiga, mesosfera. Kemudian di bawah tu stratosfera. Inilah kawasan di mana jet-jet pejuang. Paling tinggi jet-jet pejuang ni boleh terbang, iaitu di stratosfera. Dan yang lapisan di bawah iaitu troposfera. Ini kawasan di mana manusia boleh capai melalui dengan cara menaiki kapal terbang ataupun juga menaiki belon udara panas. Ini troposfera. So kalau kita nampak, inilah dia lapisan-lapisan atmosfera. Eksosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera dan juga troposfera. Mungkin kamu akan tanya, cikgu dah kena ingat ke cikgu nama ni? Payahnya. Tak perlu ingat, kena tahu je. Kena tahu sahaja. Baik. So eksosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera dan juga troposfera. Jadi kembali kalau kita lihat, atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. So di situ ada pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap serta wap-wap air. Itu atmosfera. Yang kedua, kita lihat iaitu hidrosfera. Hidrosfera ni, kamu kena ingat perkataan hidro. Hidro sebenarnya merujuk kepada bermaksud air. Air. Hidro tu air. Jadi hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Semua bahagian air yang wujud di bumi. So air terdapat di mana? Mungkin air terdapat di mana? Di laut, iaitu air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, dan juga air paya, dan juga litupan ais. Litupan ais pun dikira sebagai air. Jadi itulah dia. Semua kawasan yang ada air itu dipanggil hidrosfera. So kita belajar dua. Yang pertama iaitu udara, atmosfera. Yang kedua air, itu adalah hidrosfera. Baik. Yang ketiga, kalau kita lihat, kita tengok yang ni, bukan tengok yang ni, kita tengok yang bawah ni dulu. Yang ketiga, biosfera. Baik, apakah itu biosfera? Biosfera ialah kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, iaitu biosfera ini ialah manusia, haiwan dan tumbuhan.
Okey, kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan juga atmosfera. Maksudnya di sini, biosfera merujuk kepada hidupan. Maknanya semua benda hidup yang ada di atas bumi, iaitu manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Itu dipanggil biosfera. Okey, yang tinggal di atas permukaan bumi. Dan okey, kalau kita lihat seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Dan satu lagi yang keempat iaitu litosfera. Litosfera sebenarnya ialah satu lapisan luar bumi. Lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi. Dan bahagian atas mantle. Bahagian atas mantle itu, bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Maksudnya di sini, litosfera ialah lapisan luar bumi. Lapisan luar bumi tu maknanya tanah lah. Tanah tu, okey, tanah di permukaan bumi tu, itu dipanggil litosfera. So tanah tu, tanah je cikgu? Banyak. Selain daripada tanah, dia ada macam-macam. Dia ada tanah, ada pasir, kemudian ada batu-batuan, kemudian juga ada pelbagai bentuk seperti ada gunung-gunung, kemudian juga ada kawasan tanah pamah. Itu litosfera lah tu. Litosfera. Dan dalam tanah tu ada apa? Ada emas, ada biji timah, ada petroleum. Itu litosfera. So itu litosfera. Jadi kesimpulannya, okey, kalau kita lihat bumi ni sebenarnya terdiri daripada 4. Okey, iaitu atmosfera, kemudian juga hidrosfera, kemudian biosfera dan juga litosfera. Okey. Baik, sekarang cikgu nak tanya, boleh faham ke tak boleh faham? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham tentang mana-mana bahagian litosfera ataupun mana-mana bahagian yang sebagainya? Ada tak yang tak faham? Faham ke tak faham ni? Ke mengantuk? Nak tidur? Sudah kantoi. Mengantuk. Okey, baik. Nak tanya dulu ni. Faham ya? Okey, baik. Macam mana Eliana Mirza? Faham ya? Alisha Farhana, Alisha Dania dan juga Darvish Hakimi. Boleh faham ya? Okey, baik, bagus. Okey, baik. Alright, so kita dah tengok tentang komponen-komponen bumi, iaitu berkait rapat dengan kita lihat tentang 4 perkara, iaitu atmosfera, hidrosfera, biosfera dan juga litosfera. Okey, baik. So untuk meneruskannya kita akan untuk pemahaman kamu semua, cikgu akan berikan kamu satu tambahan berkaitan dengan bentuk muka bumi ini. Bumi, iaitu kita akan lihat bumi dan juga kita akan lihat. Cikgu syorkan untuk korang ambil nota, boleh tak? Boleh tak kita ambil nota tentang yang ini, iaitu tentang bumi. Boleh baik. Cara untuk buat nota, macam seperti biasa yang cikgu cakap. Untuk buat nota, sila dapatkan kertas. Kertas apa? Kertas seperti ini. Kertas A4 macam ni. Kertas A4. So kamu perlu lipat 2, dan juga kamu lipat lagi sekali. So kamu akan dapat 4 ruangan. So ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga dan ruangan keempat. So dia ada 4 ruangan. So 4 ruangan ni kita akan buat apa cikgu? Iaitu kita akan tulis nota daripada ruangan pertama dulu. Lepas tu baru kita buat ruangan yang kedua. Gitu. Nampak? Jadi kalau kamu ada kertas, sila ambil sekarang. Kalau tak ada, pergi ambil. Kalau ada, dah boleh lipat dah. Dan kalau ada yang nak guna, cikgu saya nak guna buku tulis, boleh.
Nak guna buku tulis pun boleh, nak guna buku nota pun boleh. Okey. So kalau kamu dah sedia dengan pen sekali, dengan kertas dengan pen sekali dah sedia, sila tulis kat Zoom chat dah siap cikgu ataupun dah cikgu. Maknanya kamu dah sedia. Okey. So okey. So kalau dah sedia boleh tulis. Okey, berkaitan dengan dah persediaan kamu untuk okey, untuk bersedia untuk menulis nota. Okey. Dah okey, ramai yang dah. Okey, so kita akan lihat. Okey. Baik, dah sedia. Okey, baik, dah sedia. So ramai yang dah sedia, kita akan buat nota okey untuk pembelajaran ini. Okey, so kita akan lihat berkaitan dengan bumi dan apa itu bumi. Jom kita lihat. Okey, dah sedia cikgu akan berikan nota dia. Okey. Baik, nota ni jarang-jarang okey orang lain dapat. Korang je yang dapat. Okey. Baik, sila ambil. Baik, jom kita tengok. Sound correct. Apa sound correct? Tak faham. Apa sound correct? Okey, baik. So, semua dah sedia. Jadi kita akan mulakan untuk membuat nota berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu berkaitan bab bumi. Okey, jom. Okey, so kita dah lihat yang ini. Okey, kalau kamu masing-masing dapat lihat, iaitu ada satu slide. Nampak tak ada slide cikgu ni? Iaitu bumi. Okey, nampak Okey, baik. So, apa yang cikgu nak kamu tulis iaitu seperti ini. Okey, tentang bumi. Baik, bumi sebenarnya adalah, okey, kita ambil yang ini. Okey, dua ni sahaja. Ambil ni dulu. Okey, bumi, kamu tuliskan bumi. Kemudian kamu buat arrow dia, arrow warna hitam tu. Okey, ada dua arrow tu kan. Kamu buat ikut je arrow tu. Dan kamu tulis bumi ialah planet yang berbentuk sfera dan mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi. So boleh ambil yang itu. Okey, bumi planet yang berbentuk sfera dan mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi. Dan kemudian bumi terdiri daripada apa? Air dan juga daratan, di mana air meliputi 71%. Okey, air meliputi 71% daripada permukaan bumi dan juga 29% ialah daratan. 29% ialah daratan. Okey, so boleh tulis yang itu dan buat kotak sekali lah. Buat kotak sekali, tapi tak payahlah tiru bulat-bulat. Kotak je jadi, ataupun kamu buat bulat-bulat gitu pun boleh. Kalau dah siap, boleh tulis kat situ. Tulis kat Zoom chat. Dah siap cikgu? Okey. Bukan apa, sebab ramai yang menulis nota. Okey. Cikgu harapkan kamu semua akan buat nota ini sebab okey, paling penting sebenarnya. Okey, bagus, dah siap. Sebab okey, kebiasaannya. Okey, ini bukan memang selalulah berlaku di mana cikgu sekolah kamu akan minta kamu buat nota tau. Akan minta kamu buat nota. Jadi, kalau kamu dah buat nota cikgu ni, kamu dah boleh tunjukkan kepada cikgu kamu. Cikgu, saya dah buat nota cikgu. Ini nota dia. Okey, ataupun kalau katakan cikgu kamu kata, "Oh, kamu kena tulis dalam nota ni dalam buku. Tak boleh dalam kertas." Tak apa. Kamu tulis je lah balik. At least kamu dah tahu apa yang nak ditulis. Kalau ikut buku teks, tak tahu apa yang nak ditulis. Kamu tulis semua balik, macam tulis buku teks balik. Kita tak nak macam tu ya. Kita kena buat nota-nota yang ringkas. Okey. Baik, dah siap? Kita pergi kepada slide seterusnya. Boleh kita pergi slide seterusnya? Okey, baik, you see. Okey. So kita pergi kepada slide yang seterusnya.
Okey. Baik. So kita akan buat seperti ini. Ini bumi ada bulatan kat sini. Okey. Dan planet yang berbentuk sfera mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi, diliputi oleh, ini jangan salin, Jangan salin. Okey. Jangan salin. Ini just untuk memberi kamu pemahaman. Okey. Komponen yang membentuk bumi ialah atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera, dan juga terdiri daripada 3 lapisan, iaitu kerak bumi, mantel dan teras bumi. So ini komponen cerita pasal bumi. Ini jangan salin. Ini hanya untuk pemahaman. Baik. So kita tengok yang seterusnya, iaitu sistem fizikal bumi. Okey. Sistem fizikal bumi, kita nak lihat tentang adanya atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Baik. Untuk yang ini, ya, cikgu nak kamu salin, tetapi cikgu nak kamu salin di permukaan macam bumi pula, di kotak yang kedua. Tadi kamu buat kotak yang pertama kan? So sekarang kamu buat di kotak yang kedua, iaitu tentang sistem fizikal bumi. Kemudian kamu pecahkan kepada 4: atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. So itu cara dia. Boleh? Okay. So kita nak buat macam tu. Okay, sistem fizikal bumi ada 4: atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. Dan kita tengok atmosfera. Yang dalam slide ni akan ada atmosfera saja. So atmosfera terdiri daripada lapisan seperti troposfera, lapisan 1. Kemudian lapisan 2, stratosfera. Okey, maknanya mula-mula kita tahu troposfera, kemudian yang kedua stratosfera, kemudian yang ketiga mesosfera, mesosfera, dan juga yang keempat termosfera, dan yang kelima iaitu eksosfera. Jadi kamu boleh tuliskan dekat atmosfera tu ikut turutan dia. Maknanya ke bawah pun boleh. Maknanya macam ni tau. Atmosfera, lepas tu bawah tu kan, troposfera, bawah dia lagi stratosfera, bawah dia lagi mesosfera dan sebagainya. So dia ke bawah. So kalau kamu tak perlu tiru yang ini. Kalau kamu nak tiru boleh, tapi kalau kamu tak nak tiru pun tak apa. Okay. So ini adalah kita nak cerita tentang bahagian atmosfera sahaja dahulu. So ada 5 lapisan: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan juga eksosfera. Okay. Baik. Kita akan go slow supaya kamu semua sempat untuk menulis nota berkaitan geografi tingkatan 1 ini. Okey, nanti kalau dah siap, tulis dah siap Okey, so Darwish dah siap. Bagus. Okey. Jadi orang. Okey. Dah siap? Cikgu nak semua semua yang semua buat
Jangan tak buat. Nanti mak kamu bising nanti. Okey, so Darwish dah siap. Okey, Isyani pun dah siap. Okey, baik, bagus. Okey. Okey, Isyani dah siap, Yinsiu dah siap. Okey. Okey, so boleh kita teruskan untuk slide seterusnya? Okey. Okey, kita teruskan Okey, so kita akan teruskan. Okey, iaitu berkaitan dengan sistem fizikal bumi. Okey, kita teruskan. Baik, komponen yang membentuk bumi. Okey, yang pertama, okey, yang ini, cikgu, yang ini ruangan ni nak buat kat mana? Okey, ruangan yang ini kamu buat di bahagian okey, yang ketiga. Ini 1, 2, yang ini 3. Yang ketiga kat sini. Atmosfera. Gitu. Okey. So, atmosfera. Komponen yang membentuk bumi, atmosfera, iaitu lapisan udara yang menyelubungi bumi, mengandungi habuk, kemudian gas, kemudian debu, dan juga ada asap, serta ada wap air. Okey. Jadi ini adalah atmosfera. Okey. Itu atmosfera. So bermakna kamu tak perlu lukis gambar Kamu just ambil perkataan je. Okey. Sekarang ada yang melukis gambar awan ni sekarang, besok baru siap. Besok baru siap. Nak. Bukan itu. Tak perlu lukis awan tu. Just ambil perkataan atmosfera. Kemudian di sebelah tu kamu ambil, tuliskan lapisan udara yang menyelubungi bumi, mengandungi habuk, gas, debu, okey, kemudian asap serta wap air. Okey, itu. Kemudian di bawah tu nanti kamu boleh buat, okey, yang kedua iaitu litosfera. Litosfera sama juga nombor 2, okey, litosfera. Kemudian di sebelah dia kamu buat pernyataan dia, iaitu lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Okey. Dan bahagian ini mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Silap. Okay. So ambil yang itu dulu. Komponen yang membentuk bumi. Okey, atmosfera dan juga litosfera. Okey. Baik. Kalau siapa-siapa yang menulis lambat ke, tak siap-siap lagi ke, bagi tahu. Cikgu boleh hold dulu. Untuk tunggu kamu siap. Okey. Imran Hadid, Zafan, Alisha Dania buat tak? Putri Zahra buat tak? Buat jangan tak buat. Ini tengah salin. Okey, bagus. Walaupun kamu semua tidak on mic ataupun tidak juga on kamera, tapi cikgu tahu kejujuran kamu. Sila berlaku jujur. Nanti kalau mak kamu find out yang kamu tak jujur, yang kamu tak salin, and then mak kamu tak bagi kamu masuk kelas ini lagi, kamu yang rugi. Ingat tu. Rugi bukan pada cikgu, rugi pada kamu. Sebab kamu tak dapat masuk lagi kelas. Lepas tu kamu minta, mak nak masuk kelas tu juga. Kalau kamu masuk nanti sekarang, okey, kamu bukannya ikuti kelas. Kamu pergi buka video YouTube lah, apalah, main game lah. Jadi kemudian kamu cakap, tak, kali ni saya nak belajar betul-betul. Kamu ni nanti kamu buat benda lain. Dah rugi kamu. Jadi berlaku jujur. Okey. Supaya dipercayai. Okey. Baik, itulah dia komponen yang membentuk bumi, iaitu atmosfera dan juga litosfera. Kadang-kadang ada pelajar tanya, cikgu, kenapa cikgu biarkan sahaja pelajar-pelajar tak onkan kamera? Okey, sebab cikgu nak kamu belajar dengan hati yang tenang, dengan hati yang tak perlu risau, dengan hati yang
tak buat-buat. Kalau cikgu minta kamu semua onkan kamera, kamu akan rasa macam tak selesa. Kamu rasa macam, Syarul, orang pandang aku lah, orang pandang aku lah. Jadi cikgu nak kamu selesa. Selesa belajar dengan orang tak memandang kamu. Semua orang pandang cikgu je. Cikgu je pandang kamu. Dan kamu rasa selesa untuk belajar sambil minum air. Tak apa. Buat nota sambil minum air, sambil makan. Tak apa. Cikgu tak marah. Tapi kalau buat sambil main game atau sambil tengok YouTube, tu tak boleh lah kan. Okay. Baik, dah siap hari ni? Okay, boleh kita pergi kepada slide seterusnya. Komponen yang berbentuk bumi, kita pergi seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik Alisha dan Nia. So, kita dah tengok atmosfera dan juga kita telah tengok litosfera. Baik, seterusnya kita akan lihat iaitu berkaitan dengan seterusnya hidrosfera. Hidrosfera iaitu meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Itu nombor 3. Okey, kamu boleh gunakan dalam kotak yang sama lagi untuk kamu tulis ke bawah. Hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi, merangkumi air laut, air tasik, air sungai, air bawah tasik, okey, air paya dan juga letupan ais. Okey. Minta pembetulan ni. Sebenarnya yang merangkumi air laut tu, okey, sebenarnya pembetulan merangkumi air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah. Bukan air bawah tasik, tapi air bawah tanah. Kalau tasik, bawah dia ada air lagi, itu bukan air bawah tanah, itu air bawah tasik. So, itu air tasik juga, bukan? So, sebenarnya, air bawah tanah. So, tasik tu salah. Boleh potong tasik ataupun kamu just terus tulis air bawah tanah, kemudian air paya dan letupan ais. Itu hidrosfera. Okey. Dan seterusnya iaitu biosfera, iaitu kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, iaitu manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Dan ini melibatkan bahagian kerak bumi dan juga atmosfera. Terlepas pula. Okey. So dia ada hidrosfera dan juga biosfera. Okey. So boleh ambil untuk nota ini. Nanti bila cikgu kamu kat sekolah suruh tulis nota, boleh ambil yang ini. Boleh ambil yang ini ya. Yang atmosfera tadi apa? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini kita dah buat. Yang ini kita dah buat. So, kita nak buat yang ini sekarang ni. Okey. Ya, okey. Yang ini. Okey. Ya. Nak tangkap gambar pula. Boleh. Boleh tulis. Darwish, sebaik-baiknya tulislah. Sebaik-baiknya tulis kerana okey, menulis itu lebih baik sebab mudah nak ingat. Okey, kalau dah siap tulis dah siap ya. Dah. Okey, dah. Okey, dah siap cikgu. Alisha dan Nia pun dah siap. Okey, Yin Si dah. Ishani pun dah. Okey dah
Okey, kalau dah, cikgu akan pergi kepada slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, iaitu kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu atmosfera. Okey, yang ini kita dah lihat. Ini sebenarnya pengulangan untuk pemahaman ya. Iaitu atmosfera ialah lapisan yang mengandungi berbagai jenis gas dan debu, dan atmosfera terdiri daripada 5 lapisan, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan juga eksosfera. Ini kita dah buat dah tadi. Ini kita dah buat 5 lapisan atmosfera. So yang ini tentang kerak bumi. So tentang kerak bumi kita akan belajar untuk bahagian seterusnya. Untuk bahagian seterusnya, kita kata sebagai struktur bumi, kita akan kembali gunakan buku teks. Boleh? So kita akan gunakan buku teks kembali. Baik, so kita akan itu saja hari ni untuk kamu menulis nota. Simpan tu nota tu. Jangan korang sepah-sepahkan. Ini sepah-sepahkan kan hilang pula. Letak elok-elok. Yang cantiknya letak dalam buku teks geografi. Letak dalam buku teks tu balik. Supaya senang untuk kamu mengulang kaji. Baik. So itulah dia. Dan kita akan lihat kembali berkaitan dengan buku teks, iaitu inilah dia. Iaitu berkait rapat dengan struktur bumi. Inilah dia. Yang kita nak tengok iaitu struktur bumi. Dan ini adalah bahagian kita yang terakhir sebelum kita habis kelas kita pada hari ini. Baik, struktur bumi. Tengok gambar dulu. Jangan tengok perkataan ataupun jangan tengok ayat. Tengok gambar dulu. Struktur bumi terdiri daripada ada satu lapisan luar ni. Kalau kita lihat di sini, ada lapisan luar ni. Ni yang warna purple ni kan. Yang warna purple ini itu dipanggil kerak bumi. Kemudian yang warna oranye ini, ini adalah dipanggil mantel. Dan di bahagian dalam dipanggil sebagai teras. Dia teras. Teras bagi pada dua. Teras luar dan juga teras dalam. Maknanya teras luar di bahagian luar, teras dalam betul-betul di bahagian dalam. So kesimpulannya, bumi terdiri daripada 3 lapisan. 3 lapisan, iaitu kerak bumi, kemudian mantel dan juga teras bumi. So inilah dia. Kita kata sebagai struktur bumi. Dan kita tengok kerak bumi dulu. Apa yang ada pada kerak bumi? Kerak bumi ialah lapisan bumi yang paling keras. Maknanya yang bahagian paling luar tu, itu paling keras dan pejal. Dan terdiri daripada 2 lapisan. So lapisan bumi tu daripada 2 lapisan. Lapisan kerak bumi ni, iaitu silika dan aluminium, yang dipanggil sebagai sial. Dan juga sima, iaitu silika dan juga magnesium. Silika dan magnesium dipanggil sima. So ada 2 lapisan. Sial iaitu silika dan aluminium, dan sima iaitu silika dan juga magnesium. Itu bahagian kerak bumi yang atas sekali tu. Dan sial ni sebenarnya terletak di bahagian atas kerak bumi dan membentuk benua. Membentuk benua di permukaan bumi. Manakala sima pula terletak di bawah sial dan juga di dasar lautan. Macam mana ni? Tak faham cikgu. Dia macam ni. Cikgu tunjukkan Cikgu tunjukkan dia. Sebenarnya dia plus minus lebih kurang begini. Kamu nampak tak peta ni? Sekarang kita berada di atas langit ni. Kalau kamu perhatikan betul-betul, nampak tak? Yang kawasan yang hijau ni,
Okey, yang kawasan hijau tu kawasan tanah kan. Baik, yang kawasan hijau ni, yang tanah apa semua ni, yang membentuk Malaysia, yang membentuk Thailand apa semua ni kan. Ini sebenarnya lapisan tanah yang membentuk daratan, dan itu sebenarnya dipanggil daratan yang terdiri daripada silika dan juga aluminium, dipanggil sial. Itu. Manakala kalau yang di bahagian lautan, dalam laut pula, iaitu ada lapisan tanah dalam laut yang semua yang warna biru tu lah. Yang warna biru dalam laut tu semua tu, itu semua dalam laut tu, itu adalah lapisan yang terdiri daripada silika dan juga magnesium, dipanggil sima. Dipanggil sima. Maknanya apa? Kalau daratan, lapisan kerak bumi yang daratan tu dipanggil sial ataupun silika dan aluminium. Kemudian kalau yang daratan yang ada dalam laut, kan dalam laut kan ada dasar lautan kan, tanah tu kan. So tanah tu ialah silika dan magnesium, dipanggil sima. Okey. Jadi itulah dia lapisan kerak bumi yang kita telah lihat di sini, nombor 1. Okey, lapisan bumi yang paling keras dan pejal terdiri daripada 2 lapisan, iaitu sial, iaitu silika dan aluminium, dan satu lagi sima, iaitu silika dan magnesium. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Ada tak sebarang soalan nak tanya? Tak ada? Boleh faham? Okey, baik, bagus. Okey, oleh sebab itu kita telah pun habis masa kita untuk geografi tingkatan 1. Habis dah. Jadi kita sambung lagi pada minggu hadapan untuk bab yang kelima, iaitu tentang bumi. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, take care guys. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Bye bye semua.